Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama sekali lagi dalam Sembang Santai Podcast episod ke-10. Okey, hari ini kita bersama dengan pendengar-pendengar kita. Terima kasih sebab sentiasa mendengar dan memberi sokongan untuk tim kami. Saya mendoakan semoga para pendengar sentiasa sihat dan dilindungi daripada wabak penyakit COVID-19. Okey, dan sama-sama kita mengikuti SOP yang digariskan oleh KKM. Okey, insya-Allah hari ini saya host anda. Boleh panggil saya Nadia atau lebih mesra Kak Nadia. Jadi hari ni rasanya tak perlu lagi kita perkenalkan kita punya panel sebab masih panel yang sama dengan minggu-minggu sebelum ni. Kita bersama dengan Fatin, Idayu dan juga Rin. Okey, sebelum kita mulakan podcast kita pada hari ini, saya nak tanya para panel agak-agak apa topik yang kau nak bincangkan hari ini? Kau nak tanya Rin lah. Tajuk lah kak. Topik kalau ikut minggu lepas SPM. Kalau kita nak ikut isu semasa dah ni, yang kami sendiri pun dah jadi penyiasat, Tengmo ni dah. Mungkin ada kaitan dengan persahabatan sebab dia kan kena backstep lebih kurang lah kat. Pandai Rin, betul. Memang minggu ni kita nak bincang pasal persahabatan. Apa yang kau nak sentuh minggu ni adalah pentingkah adab dalam bersahabat. Jadi kalau kita tengok adab ni sebenarnya dah jadi dah semuanya dah sedia tahu sebenarnya maksud adab tu apa. Dan adab ni sendiri dah memang kita lahir-lahir, kita membesar, kita sentiasa diajar, orang tua selalu tegur kena beradab apa semua kan. Bila orang main rumah pun kena beradab. Okay, jadi dan dalam bersahabat pula semua orang ada sahabat. Jadi dan kita bersahabat ni dalam seorang dua kita bersahabat tu mesti ada sahabat yang paling rapat dengan kita, yang ada semasa kita susah atau bersenang kan. Jadi soalan pertama kau nak tanya panel adalah, okay, mengikut pemahaman para panel, apa yang anda faham bila dengar perkataan adab? Tadi kan kau kata para panel pun tentunya dah sedia tahu apa maksud adab kan. Dan adakah anda bersetuju kita ni patut beradab bila bersahabat? Boleh Idayu kongsikan apa yang Idayu faham tentang soalan yang kau ajukan ni? Okey, terima kasih Kak Nadia. Assalamualaikum. Okey, kita berjumpa lagi dalam episod tadi. Kak Nadia cakap episod ke-10. Saya Idayu. So untuk menjawab soalan Kak Nadia tu, apa yang saya faham mengenai adab? Yang saya faham, adab ni adalah cara seseorang berkelakuan dalam situasi tertentu. Contohnya dalam pergaulan, adab makan, adab dengan orang tua, adab dengan guru. Dia adab ni benda yang macam dah sebati dengan kita daripada kecil. Dengan tingkah laku kita kena sopan, yang halus macam tu. So yang tu adab. Yang kedua apa tadi kak? Adakah Hidayah setuju yang kita ni patut beradab bila bersahabat? So saya setuju, kita kena beradab dalam bersahabat. Sebab kita pun selalu dengar ayat hablu minallah wa hablu minan nas, menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hubungan sesama manusia. So sahabat ni kita masuk dalam golongan manusia lah kan. Jadi bila kita kena menjaga hubungan baik sesama manusia, maksudnya kita kena beradab. Yang tu je lah kot. Terima kasih. Terima kasih Dayu. Terima kasih atas jawapan yang sangat hebat tu. Betul. Selain daripada kita ni wajib menjaga hubungan kita dengan Allah SWT, kita juga sebenarnya kena jaga hubungan sama manusia. Jadi dalam nak menjaga hubungan sama manusia, tentulah kita kena beradab kan. Adalah antara adab-adab dia.
Tapi sekarang ni kau tak puas hati lagi ni dengar jawapan daripada Hidayu. Kau nak dengar pula jawapan panel-panel lain. Okey, boleh Rin kongsikan apa yang Rin faham tentang soalan kau? Sebab Kak Fatin minum air, dia tak kena tanya. Adakah begitu? Ni nak kena buat macam tu. Setiap kali kalau dia nak tanya soalan, pakak-pakak minum air. Apa maksud adab? Adab bermaksud nampak macam Google. Okey, adab bermaksud perilaku ataupun perbuatan baik, percakapan yang baik, perkataan yang baik, kesantunan, kesopanan. Kesopanan dan kesusilaan tu apa ni? Rukun negara. Kesantunan, lepas tu sopan santun. Kita dengan seseorang mengikut peringkat umur. Apa ni orang panggil? Hok tua, macam mana adat kita dengan orang tua-tua. Hok tua macam mana adat kita dengan orang tua-tua. Hok muda macam mana adat kita dengan orang muda. Lepas tu dengan mak ayah. Lepas tu adab macam Hidayu cakap tadi, adab apa you? Makan, adab dengan hok tu lah. Apa yang Hidayu cakap tadi tu lah. Ada jugalah. Setuju. Lepas tu satu lagi soalan. Adakah anda setuju yang kita ni patut beradab dengan dalam bersahabat? Setuju. Sebab dalam sahabat ni, kita sebelum kita nak ada sahabat, kita akan pilih sahabat. Sebab Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu cermin bagi mukmin lainnya, dan seorang mukmin itu saudara bagi mukmin lainnya. Ia membantunya saat kesusahan serta menjaganya dari belakang. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kita kena pilihlah kawan yang baik. Sebab tu cerminan kita. Waktu je kot Kak Nadia. Dia berapa sahabat? Kawan bersuara katanya. Nampak kat cermin. Oh. Hot tu je Kak Nadia. Okey, terima kasih Rin atas jawapan tersebut. Betul Rin kata, macam Rin ulah balik daripada yang hadis ni yang Rin bagi contoh tadi, yang mana kita ni adalah cerminan kawan-kawan kita. Maknanya kalau kata kawan-kawan tu adalah kalangan kawan-kawan yang baik, yang soleh-soleha, maknanya akan tercermin lah kat kita. Jadi InsyaAllah kita berusaha, kita kena sentiasa berusaha untuk mencari kawan-kawan yang baik. Sekiranya belum dapat, jangan risau, insyaAllah akan ada. Okey, jangan cepat berputus asa. Okey, seterusnya kau nak tanya pula pendapat Fatin. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Fatin. Saya bagi definisi ringkas lah berkaitan adab ni. Adab bagi saya adalah pembudayaan tabiat yang baik yang dimiliki oleh seseorang, termasuklah budi bahasa, budi pekerti, kesopanan, dan ianya termasuk dalam aspek pertuturan kita dan juga tingkah laku seseorang. Adab bagi kami adalah cerminan peribadi yang mulia yang ada dalam diri seseorang tersebut. Okey, kemudian soalan Kak Nadia, adakah bersetuju yang kita patut beradab bila kita bersahabat? Okey, kami bagi definisi sahabat sikit lah. Sahabat ni adalah mereka yang tahu kekurangan kita, tapi dia tetap memilih untuk bersama kita ketika orang lain meninggalkan kita. Tak kiralah sahabat tu sahabat karib, sahabat sekerja ataupun teman serumah, ianya tetap dipanggil sahabat. Ya, jawapan kami, ya, kita patut, memang perlu beradab dalam persahabatan kita, kerana kita dalam Islam diajarkan bersahabatlah kerana Allah. Kerana bersahabat itu adalah sesuatu yang digalakkan bagi mengeratkan silaturahim sesama kita dan Muslim.
Terima kasih. Wow, hebat jawapan para panel kita hari ni. Maknanya kat sini kita dah nampak yang para panel kita memang dah faham sebenarnya apa maksud adab, dan mereka sangat bersetuju yang kita patut beradab bila bersahabat. Dan aku terfikir yang memang patut kita diajar tajuk-tajuk adab ni sejak daripada sekolah rendah lagi. Kak teringat balik yang Fatin kongsikan tadi, yang mana adab tu adalah pembudayaan tabiat yang baik. Maknanya bila kita dah diajar daripada kecil untuk kita macam mana kita ada adab seharian kan. Kita nak beradab seharian, bukan sahaja dalam bersahabat, adab menerima tetamu, adab ziarah menziarahi kan. Jadi macam benda tu lama kelamaan dia akan menjadi satu tabiat yang kita sentiasa lakukan dalam kehidupan seharian. Jadi kita teruskan kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, kau nak tanya para panel, apa antara adab dalam bersahabat yang panel-panel kat sini sentiasa cuba amalkan sehingga ke hari ini? Boleh kongsikan tak dengan para pendengar kita? Kau nak tanya siapa tu? Tadi kau tanya siapa tadi? Sekarang kau nak tanya Rin dulu. Ada bersahabat. Apa ada adab yang Rin boleh kongsikan, yang diamalkan sampai hari ni, adab dalam bersahabat tu? Tak riak kalau cakap. Tak apa, di sini kita cuba untuk tidak riak. Takut teriak apa? Buat sezuhud yang boleh. Itulah kalau zuhud tak boleh kongsi. Okey lah. Sehabis zuhud kan orang ni. First, tolong-menolong lah. Waktu kawan kita susah, kita ada dengan dia. Waktu dia susah, dia kena dengan kita. Macam tu lah tolong-menolong. Lepas tu, tapi kalau dia tak cerita masalah, aku tak tahu nak tolong macam mana. Dia kena cerita di sana. Dia kena cerita lah. Kadang tu kita tak tahu. Kan kita tak boleh baca hati orang. Lepas tu, ikhlas lah. Ikhlas berkawan dengan dia tu. Bukannya kau berkawan dengan sebab harta. Oh, dia ni harta banyak. Nak pergi kawan dengan dia. Sebab apa? Keluar lalu boleh belanja. Macam tu. Lepas tu, menjaga aib dan rahsia sahabat. Contoh dia ada orang yang dia nak share masalah dia dengan kita. Ada orang yang dia boleh simpan benda tu, tapi dia perlukan pendengar. Jadi kalau dia ada kisah yang mungkin dia cerita pasal family dia ke, masalah family dia ke, masalah dia dengan siapa-siapa lah, kira tu rahsia dia lah, rahsia dia yang mana kita kena jaga. Kalau dia kata, weh ni rahsia aku ni, aku share dengan hang sebab aku percaya hang. Tapi jangan pula pergi dekat kawan ni, kau Nadia, ni rahsia ni kami cerita kat kau Nadia je. Ni rahsia kau Fatih ni, kami cerita kat kau Nadia je. Kau Nadia yang cerita kat orang. Kau Nadia pula, weh ayu Idayu, ni rahsia Fatih ni. Rin katanya cerita kat orang. Kau share dengan Idayu je. Tu sampai bila rahsia tu nak pergi mana tak tahu. Dah lah sampai dekat siapa? Sampai balik kat tuan. So hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang bermaksud, barang siapa yang menutup celah saudaranya, maka Allah akan menutup celahnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tu je. Wow, sejuk kau dengar jawapan Syahrina ni. Alhamdulillah sejuk hati kau mendengar jawapan daripada perkongsian Rin tadi. Apa yang macam Rin sebutkan, antara adab yang dia sebut, menjaga rahsia sahabat. Jadi antara contoh-contoh adab yang insya-Allah kau amalkan juga adalah kita boleh menzahirkan juga kegembiraan disebabkan nikmat yang diperolehi oleh sahabat kita. Maknanya contohlah kalau kita tahu sahabat kita tu dapat kerja, kita pun sama-sama seronok, sama-sama gembira juga dengan dia. Maknanya sama-sama gembira, sama-sama susah, sama-sama sedih, duka kan. Jadi itulah sahabat kan. Jadi
Seterusnya kalau nak tanya pula pendapat Fatin. Pendapat Fatin, apa pula adab-adab yang Fatin boleh kongsikan dengan para pendengar ini? Okey, antara adab yang kami boleh kongsikan di sini adalah bersopan dalam berkata-kata agar kita dapat menjaga emosi dan perasaan sahabat kita itu. Ada kalanya kita bergurau, kita melawak dengan kawan, tapi ingatlah masih ada limit di mana kalau boleh elakkan bergurau hal-hal sensitif, misalnya yang melibatkan hal peribadi sahabat kita itu. Seterusnya, jika kita mengetahui sesuatu yang tidak baik mengenai sahabat kita, janganlah mengaibkannya depan orang lain. Kemudian adab seterusnya adalah kita perlu menghormati kehidupan peribadinya, kehidupan perihal keluarganya, dan elakkan menyibukkan diri dalam menjaga hal peribadi dan hal keluarganya. Dan apabila sahabat kita melakukan kesilapan, berlapang dadalah untuk menegurnya dan biarlah dengan cara yang berhemah, serta menegurlah dengan cara yang tidak mengaibkan maruahnya dan tidak mengguriskan hatinya. Dan tips terakhir dari kami yang paling simple yang boleh kita buat adalah dengan berdoa. Walau di mana pun kita berada, walau di mana pun sahabat kita tu berada, sentiasalah titipkan doa kita untuknya. Kerana bersahabat ini bukanlah sekadar kita bersama dengannya di waktu susah dan senang, tetapi sahabat yang ikhlas adalah sahabat yang mendoakan kebaikan kita di dalam setiap doanya. Terima kasih. Masya Allah, hebat jawapan daripada Fatin ni. Jadi mari kita dengar pula jawapan daripada Idayu. Apa yang Idayu nak kongsikan dengan kita, adab-adab yang diamalkan. Okey, dipersilakan Idayu. Yang Kak Nadia tanya, apa adab yang cuba diamalkan sampai ke hari ni kan? Sebab kata Rin tadi kita tak boleh kongsi kan, nanti riak. Tak boleh, nanti riak, kita kena zuhud. Lepas tu kita, okey, sekian, terima kasih. Boleh. Kalau macam tu kita boleh tutup dah kot podcast ni. Dia jemput host untuk kesimpulan. Host dijemput untuk bagi kesimpulan. Host hilang. Okay dah, sebab host hilang kita kena sebut dia tak dengar apa. Lagi dia tak boleh bagi kesimpulan sebab dia tak dengar. Adab-adab yang boleh diamalkan lah, bukan yang diamalkan lah, yang boleh diamalkan. Kita bagi sedap hati sikit lah, bagi tak ada orang kata. So yang pertama, adab-adab yang boleh diamalkan dalam persahabatan adalah bersangka baik dengan kawan dan menjaga aibnya. Okay, bersangka baik ni boleh kita bersangka baik dengan kawan kita, tapi jangan terlalu baik sampai kita jadi naif. Maksudnya kita kena letak sikit lah, 1% ke 10% prasangka kepada dia. Jangan letakkan 100% kepercayaan. Sebab bila kita letakkan 100% kepercayaan, kemungkinan untuk kena pijak tu ada. So bersangka baik boleh, tapi jangan terlalu. Yang kedua, kita kena jujur dan ikhlas dalam persahabatan. Macam yang Rin cakap tadi, jangan berkawan dengan dia sebab follower dia banyak, dia insta famous lah, kita nak kawan lah. Kalau famous boleh buat duit. Tu tak boleh. Kita kena kawan dengan jujur dari hati, dari lubuk hati yang terdalam, orang kata. Kita kena kawan dengan ikhlas. Walaupun ikhlas tu kita tak ada nak ukur. Macam ibarat apa? Ibarat surah Al-Ikhlas yang tak ada perkataan ikhlas pun dalam surah tu. Padu. Okay. Yang ketiga, sediakan bahu untuk sahabat kita. Bukan setakat bahu lah. Kalau sahabat perlu bantuan, nasihat, jadi pendengar, kita kena buatlah semua tu. Nasihat, tambah lagi nasihat kalau macam tiba-tiba sahabat kita terplay on kan daripada landasan, kita nasihatlah supaya dia kembali ke pangkal jalan. Kalau dia tak boleh terima, yang tu kita punya bahagian dah settle lah bahagian tu kan. Seterusnya, sentiasa mendoakan sahabat kita dalam setiap solat kita. Sebab yalah, kita tak tahu doa siapa yang Allah akan angkat kan. So kita doakanlah semoga sahabat kita sentiasa dalam perlindungan Allah, sentiasa dimurahkan rezeki. Dan mana kita tahu, mungkin dalam masa yang sama sahabat-sahabat kita pun mendoakan kita. So itu adalah senjata mukmin juga kan. Yang tu je lah kot. Terima kasih. Terima kasih Dayu.
Saya ambil alih tugas kursus lah macam ni. Okay, terima kasih atas perkongsian para panel tentang adab-adab yang mereka amalkan sehingga ke hari ini. Kok yakin para panel kita sangat hebat. Kok yakin sekali lagi yang para panel kita ni memang faham benar lah tentang adab beradab dalam bersahabat tu. Kalau tidak, kenapa dia berkongsikan kan apa adab-adab kan? Maknanya dia pun faham lah. Jadi kalau macam tadi kau dah kongsi dah satu kan, apa yang adab yang kau amalkan. Okay, kau nak kongsikan lagi satu lagi adab yang kau amalkan. Contohnya lagi, apabila kita mendengar seseorang memuji sahabat kita ataupun sesuatu yang menyenangkan sahabat kita, seeloknya kita sampaikan khabar yang orang puji sahabat kita tu kepada sahabat kita. Contohlah, kau dengar Idayu puji Rin. Terima kasih Idayu puji Rin. Kan kau Kok dengar, jangan kok, nanti Rin dia kembang, dia riak. Dia tak boleh riak, dia kan zuhud. contoh kau dengar Idayu puji Rin. Maknanya kau kena sampaikan dekat Rin. Rin, tadi Idayu puji Rin segok hari ni. Contohlah. Tipu. Alhamdulillah. Contoh saja nah. Kurang ajar Rina. Jadi kita dah tahu dah apa adab yang para panel kita amalkan kan. Jadi kita nak pergi pula kepada soalan yang ketiga, iaitu soalan yang terakhir. Apakah hikmah apabila kita beradab dalam bersahabat? Apa hikmah yang para panel boleh nampak? Okay, kalau aku beradab ni, bila aku bersahabat, aku dapat apa? Apa kepentingan dia? Boleh panel Fatin kongsikan. Okay, macam yang saya kongsikan tadi, kita dalam Islam pun ada diajarkan untuk bersahabat, di mana bersahabat itu adalah sesuatu yang dapat mengeratkan silaturahim sesama kita dan Muslim. Rasulullah juga ada memberikan panduan bersahabat agar persahabatan itu kekal hingga ke akhir hayat. Sabda baginda SAW, 3 perkara yang boleh mengeratkan persahabatan dengan saudaramu, iaitu memberi salam apabila bertemu dengannya dan menyediakan tempat duduknya dalam satu majlis, serta panggillah dia dengan nama yang paling disenanginya. Riwayat Al-Tabrani. Hikmahnya untuk kita menjaga ikatan persahabatan kita adalah untuk kita saling memberikan semangat antara satu sama lain untuk meneruskan kehidupan kita dengan lebih baik, kerana sebaik-baik sahabat adalah sahabat yang menunjukkan kepada sesuatu yang membawa kepada kebaikan. Andai kita belum mampu memberi sahabat kita manfaat, janganlah kita memberi kesusahan kepadanya. Hikmah kita menjaga hubungan persahabatan kita sebagai peringatan untuk diri saya sendiri dan semua pendengar podcast pada kali ini. Ingatlah, dalam menjalinkan hubungan persahabatan itu, kita perlu jujur dan ikhlas untuk menjalinkan silaturahim sebagaimana yang digalakkan dalam Islam. Bersahabatlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sahabat yang beriman ibarat mentari yang menyinari, sahabat yang setia bagai pewangi yang mengharumkan, sahabat sejati menjadi pendorong impian, dan sahabat berhati mulia membawa kita ke jalan Allah. Terima kasih. Terima kasih atas perkongsian Fatin sebentar tadi. Masya Allah, banyak tips-tips, banyak hikmah yang kita boleh dapat pada para panel kita. Jadi kita nak tahu pula panel yang kedua, apa hikmah yang beliau dapat bila beradab dalam bersahabat. Kau nak tanya Idayu. Hikmah yang dapat diambil apabila kita beradab dengan kawan lah kan, kita akan dapat kepercayaan dalam persahabatan. Dan apabila kita mendapat kepercayaan dalam persahabatan tu, mudah-mudahan ukhuwah dia menjadi panjang. Sebab persahabatan dan persaudaraan ni bukan hanya kisah dalam kehidupan dunia yang tamat bila berlakunya sesuatu kematian, tapi ia berterusan sehingga ke akhirat. Sebab kita pun selalu dengar kan, macam orang selalu cakap, kalau suatu hari nanti, suatu saat dekat akhirat sana, tak nampak aku dalam syurga, tolonglah tarik aku untuk masuk ke syurga. So bila kita bersahabat dengan kawan tu, memang
Mudah-mudahan sahabat tu ukhuwah dia akan berpanjangan sehingga ke syurga. Jadi kita berkawanlah dengan orang-orang yang baik. Bila kita beradab ni, orang pun akan beradab dengan kita kan. So bila macam tu, insyaAllah lah kita akan mendapat kawan-kawan yang baik. Kita petik balik ayat beberapa minggu lepas. Kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita akan terpalik sekali bau harum tu. Kalau kita berkawan dengan tukang besi, kita akan bau tengik tu kan. Jadi kita harapkanlah dengan adab-adab kita dalam persahabatan ni, persahabatan tu akan menjadi persahabatan yang baik. Menurut Imam Syafi'i, jika kita memiliki sahabat yang selalu bantu kita dalam ketaatan, maka genggamlah erat tangannya. Kerana mencari sahabat itu susah, sedangkan meninggalkan sahabat itu sangat mudah. Jadi kita berharap mudah-mudahan sahabat-sahabat kita pun taklah meninggalkan kita waktu kita tengah di bawah, tengah jatuh. Dan mudah-mudahan jika kita tiada bersama mereka di syurga kelak, mereka menarik tangan kita untuk ke syurga. Dan jangan pula kita yang menarik tangan mereka ke neraka. Na'udzubillah. Sekian, terima kasih. Wow, mantap. Mantap sangat perkongsian Idayu ni. Sampai kok pun speechless. Kok speechless sebab sangat banyak hikmah yang Idayu kongsikan dengan kita. Jom kita dengar semula apa hikmah yang Rin dapat bila dia beradab dalam bersahabat. Boleh Rin kongsikan? Hikmah yang Rin dapat bila kita beradab dengan sahabat, bila kita buat orang kata nilai-nilai murni lah kan. Kalau kita ada nilai-nilai murni tu, kita buat, dia akan melahirkan, orang kata macam melahirkan, bukan lahir anak tau, melahirkan daripada perbuatan kita tu, perbuatan yang kita beradab tu, yang baik, yang kita buat baik, yang kita tolong menolong, yang kita faham, yang kita jaga rahsia. Lepas tu, yang tu akan menimbulkan perasaan kasih sayang. Terkeluarlah perasaan kasih sayang antara kita dengan sahabat kita tu. Kita hormat dia, kita percaya dia. Sebab percaya ni bukan mudah untuk kita dapat. Bila benda melibatkan kepercayaan ni, sekali dia dah hancur, sekali dia dah musnah, hang nak bina balik percaya tu, dia dah takkan sama dah macam awal dulu. Sebab kaca bila kita kabung balik, dia jadi tak macam bentuk awal dah. #copy paste ayat podcast minggu-minggu yang sebelum ni. Okey, so bila kita ni dengan ada orang kata bila keluar kasih sayang bersama tu, kita takkan nak buat benda yang tak elok kat kawan kita kan. Macam Tengmo sendiri pun kita boleh ambil daripada situ. Tapi Tengmo sendiri pun kita boleh ambil lah pengajaran daripada situ. Tak semua orang yang baik dengan kita, yang sahabat dengan kita 100% percaya dia. Sebab walaupun dalam ada dekat keliling kita, mungkin dia salah seorang yang akan backstab kita. Jadi kalau kami nak petik lah sikit kan, jumlah teman yang kamu ada mungkin terlihat banyak ketika kamu menghitungnya. Akan tetapi itu akan menjadi sedikit ketika kamu sedang dalam kesusahan. So kecilkan circle, tapi dalam circle tu yang betul-betul berkualiti. Tu je kot. Kami dah tak tahu nak cakap apa dah kau Nadia. Okay, terima kasih Rin atas perkongsian Rin tentang hikmah apabila kita beradab dalam persahabat. Banyak juga yang Rin kongsikan tadi. Antaranya yang kau suka bab yang kasih sayang tu. Maknanya bila kita beradab dengan kawan-kawan kita kan, dengan sahabat-sahabat kita, dia akan terbina, akan terkeluar. Buat kata dia terkeluar kasih sayang tu. Jadi kat sini kita boleh nampak yang bila kita faham, kita kena faham dulu adab tu apa. Bila kita faham adab tu apa, kemudian kita dah faham adab, kemudian kita amalkan, cuba jadikan adab tu sebagai tabiat dalam hidup kita.
dalam segala hal. Maknanya bukan sahaja dalam hal beradab bila bersahabat ni, tapi segala hal. Jadi bila kita dah faham tadi kan kau kata kita dah faham adab tu apa, kita dah tahu macam mana nak beradab bila bersahabat. Jadi kita insya-Allah lepas ni kita cuba sedaya upaya untuk amalkan, cuba ambil contoh, amalkan. Mungkin boleh tengok, boleh dengar semula apa antara tips ataupun adab-adab yang para panel kongsikan, boleh kita amalkan ataupun kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan mungkin juga sebenarnya para pendengar kat luar pun memang dah amalkan benda tu, dan dah boleh teruskan amalkan. InsyaAllah cuba amalkan sehingga kita punya ukuah tu berpanjangan, kalau boleh sampai syurga. Jadi Kak rasa itu sahaja perkongsian kita untuk podcast kali ni. Dan Kak mengharapkan para pendengar di luar dapat ambil apa yang baik-baik kat sini. Namun yang baik tu semuanya daripada Allah, dan yang tak baik tu daripada kami juga, kelemahan kami sendiri. Okey, jadi dekat sini Kak mewakili semua, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa kan, tergurus perasaan kau mungkin daripada perkongsian kami. Moga-moga para pendengar tak boring untuk dengar perkongsian next podcast. Okey, jadi untuk tutup podcast kita kali ni, kau nak tutup dengan sedikit tips. Salah satu tips yang mana boleh amalkan jika bersahabat, iaitu mungkin para pendengar luar pun memang dah amalkan tips ni kan, iaitu kita cuba amalkan doa ni, doa Rabitah, untuk mengeratkan lagi ukuh-ukuh antara bersahabat ni. Okey, kau baca dalam maksud dia. Okey, boleh tadah tangan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya Dikau Maha mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun atas dasar kecintaan terhadap-Mu, bertemu atas ketaatan kepada-Mu dan bersatu atas dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk menyokong dan menegakkan syariat-Mu, maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya, kekalkan kemesraannya dan berikanlah petunjuk untuknya. Penuhkanlah hati-hati ini dengan cahaya-Mu yang tidak pernah pudar. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepada-Mu. Hidupkanlah hati-hati ini dengan makrifat-Mu dan matikanlah dalam syahid di jalan-Mu. Sesungguhnya Dikau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permohonan kami ini dan selawat Allah ke atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat baginda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Okey, boleh amalkan doa ni. Okey, jadi untuk menutup, sekali lagi jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Okey, itu je. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik فوفق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك يا الله Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul bertemu dan patuh padamu, bersatu